Saudara, kalau sudah bersedia, apa kata kalau saya teruskan dengan kisah berikut ini? Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, sama ada kisah ini benar ataupun tidak, saya harap anda jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12. Anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja ya. Baik, yang ini pengalaman yang diceritakan bukan di Singapura. Ini berlaku di Malaysia. Kawasan yang disebutkan ini berlaku di Muar, di Johor, di Muar, Johor. Kehadapan DJ yang bertugas, nama saya Nur Husairi dan saya adalah peminat Misteri Jam 12 bersama dengan isteri. Memang gemar sangat. Tidak pernah kami tidak mendengar rancangan ini. Kalau tak boleh secara langsung, kami akan dengar rakaman MJ12 yang kami rakamkan hampir setiap malam. Terima kasih. Pengalaman yang nak diceritakan, saya dengan isteri dalam diam dalam saat kami tidak berbuat apa-apa pada orang yang kami tak kenal. Kami telah pun membuat musuh secara senyap-senyap, Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, membuat musuh secara senyap. Dipendekkan cerita, bila musuh-musuh ni tak puas hati dengan kami, banyak perkara berlaku. Antaranya, menghantar sesuatu datang ke rumah kami. Kami tahu musuh yang kami maksudkan ni kami kenal, sebab dia tahu di mana kami tinggal. Malam-malam hari, kadang-kadang saya dengan isteri sedang tidur di rumah kami di Johor Muar. Akan dengar, Casey, dekat ruang tamu bunyi suara perempuan menangis. Selalu akan bangun isteri saya. Isteri saya ni, beliau seorang yang mudah terjaga daripada tidurnya. Dia akan kejutkan saya. Bang, Abang. Saya bangun, saya bertanya pada isteri, kenapa? Sebelum sempat isteri bercakap, saya dah terdengar, Casey. Bunyi suara perempuan menangis datang daripada dalam rumah saya. Lalu sebelum sempat isteri bercakap, saya yang bertanya pada isteri, suara siapa tu yang? Saya dengan isteri bangun, sampai keluar daripada bilik tidur, tengok dekat ruang tamu yang gelap, tak ada orang. Saya pergi buka lampu. Memang tidak ada sesiapa pun yang ada di ruang tamu rumah saya. Pendengar Ria 897 FM, itu satu. Kadang-kadang saya dengan isteri dengar waktu malam kita tidur, telapak kaki orang berjalan, orang berlari dekat ruang tamu rumah kami. Ini memang menakutkan saya dengan isteri. Tidak dinafikan walaupun saya ni seorang ketua rumah, tapi kalau bab-bab hantu, Casey, memang saya tak berani. Memang menyeramkan. Pendengar Ria 897, gangguan ini berterusan untuk beberapa bulan sampaikan ia menjejas perhubungan saya dengan isteri. Kadang-kadang kita bergaduh, Casey. Sampaikan bila bergaduh tu isteri tak nak berbual dengan saya. Yalah, bila isteri takut, isteri nak pergi tandas pun takut, minta teman kan. Isteri nak pergi dapur minum air pada waktu malam, nak duduk dekat ruang tamu tengok TV sampai lewat malam pun dah takut. Saya kena temankan. Saya ni pula bekerja, kena tidur, bangun pagi. Jadi dari situlah, walaupun gangguan tu tidak mengganggu kami secara fizikal, secara direct, tapi katanya secara emosi ia menghantui saya dengan isteri sampai kami gaduh, Casey. Sampaikan pada satu hari, saya dengan isteri sedang solat. Tengah solat, Casey, saya mulakan rakaat yang pertama. Isteri di belakang saya.
Tengah solat dan baca rakaat yang pertama dengan surah Kesi, tiba-tiba isteri saya, bayangkan, suara isteri saya daripada betul-betul dekat belakang makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Saya terpaksa batalkan solat saya. Saya istighfar, batalkan solat. Saya toleh ke belakang. Kisi nak tahu, isteri saya sedang berada dekat ruang tamu, dekat tembok, sedang berdiri seorang diri, sedang menangis. Saya keluar menuju ke arah isteri. Saya tanya, apa jadi yang? Katanya tak tahu. Dia tengah nak solat rakaat yang pertama setelah saya angkat tangan untuk mulakan solat. Ada sesuatu tarik telekung dia, sampaikan dia tak sempat nak toleh. Dia lari gustan lari ke belakang sampai dekat tembok. Badannya terhentak tembok belakang dengan begitu kuat sangat-sangat. Akhirnya kita dapatkan bantuan seorang pakar perubatan Islam dengan cara yang benar, yang betul. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan, pakar tu katanya ada seseorang yang menghantar sesuatu, menghantui saya dengan isteri. Dan perkara ini takkan henti sampaikan saya dapatkan bantuan. Dan inilah masanya saya dengan isteri mendapatkan bantuan dari pakar ni untuk membantu kami sekeluarga. Kisi, pakar ni kata benda ni datang setiap malam. Jadi sebelum malam ambil air. Pakar ni dah siapkan, dia dah baca, dia dah pagar rumah, tapi katanya memang tak cukup. Jadi dia serahkan sebotol air besar, Kisi. Botol air 3 liter, dalam tu ada air bacaan. Air tu tuang dalam penyembuh, botol penyembuh. Sebelum masuk waktu maghrib, saya kena ambil botol penyembuh tu, sembuh dekat pintu, dekat tingkap, pintu belakang, tingkap dapur, tingkap bilik, semua sembuh. Jadi benda tu tak boleh masuk, hanya setakat berada di luar rumah sahaja. Saya pun dengan isteri buat Kesi setiap malam sebelum maghrib. Tak boleh terlampau awal. Ya, dia kena lebih kurang paling awal pun 40 minit, 45 minit sebelum azan maghrib, di mana matahari itu hampir-hampir nak terbenam. Sembuh. Dan inilah yang berlaku, Kesi. Setelah kami tahan dia, tak boleh masuk dalam. Malam-malam saya dengan isteri tengah tidur, bayangkan pendengar, kata beliau, saya dengan isteri dengar orang ketuk pintu, ketuk tingkap. Waktu tu saya dengan isteri dekat ruang tamu dengar orang ketuk pintu. Saya berdiri, beranikan diri pergi dekat pintu. Siapa tu? Malam-malam datang rumah orang. Kau nak apa ni? Kasih aku masuk boleh? Terus bulu rumah saya meremang, Kesi. Saya toleh tengok isteri saya pun dengar. Ada sesuatu dekat luar, katanya, kasih aku masuk boleh? Ya Allah, Kesi, perasaan saya pada malam tu memang amat menakutkan sangat-sangat. Tapi Alhamdulillah keadaan keluarga saya makin baik. Dan gangguan tidak lagi berlaku kepada saya dengan isteri. Lama-kelamaan mungkin dia datang tak boleh masuk, datang tak boleh masuk. Dia tewas dan dia tinggalkan saya dengan isteri, tidak lagi mengganggu kami. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ya saudara, terima kasih. Itu dah tadi kisah daripada pengirim kita di Johor Muar. Kisahnya agak panjang sebenarnya. Baru saya perasan. Bermuka-muka buku kan, bermuka-muka surat. Tapi saya terpaksa ringkaskan pengalaman yang diceritakan, dan harap anda terhibur dengan pengalaman tadi. Ingat, MJ12, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam rancangan ini. Hanya sekadar hiburan, mungkin sebelum tidur anda dengar kisah-kisah seram. Okey, yang ini kisah daripada rakan kita. Ini dari seberang tambak nampaknya. Kisah yang dikirimkan pada saya daripada seorang pendengar. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Rusman. Saya adalah peminat MG12 berasal dari Lakin. Lakin. Orang Singapura suka pergi Lakin. Nak dekat pusat tukaran bas Lakin tu kan. Situ pasar beli barang Jadi kata Rusman, seorang pendengar dari Lakin, berkongsi pengalaman. Kata beliau di sini, kisah ini berlaku apabila isteri saya hamil anak yang kedua, KC. Anak yang pertama pada waktu itu baru berusia 3 tahun. Dan waktu itu juga anak saya yang pertama ni tidak ada di rumah. Dia ada di rumah mak saya. Sebabnya mak saya ni keesokan hari nak bawa dia jalan-jalan lah. Jadi dalam rumah tu, rumah kami di kawasan Lakin ni, hanya tinggal saya bersama dengan isteri. Kami berdua sahaja yang ada di dalam rumah. Jadi Bringaria 897, katanya Rusman, waktu tu isteri saya berada dalam bilik sedang baring di atas katil. Dan dia tadi sebelum tu ada memberitahu saya yang perutnya tu agak sakit sedikit lah. Dan saya pun setelah sapukan minyak, saya kata suruh dia baring dalam bilik. Saya nak duduk depan, nak menonton TV. Jadi isteri tengah berada dalam bilik ni, anda bayangkan isteri Encik Rosman. Sekarang ni isteri Cik Rosman ni perutnya tengah sakit. Jadi beberapa kali tu nanti dia akan panggil saya. Ya, dalam bilik tu isteri Cik Rosman akan, Bang. Nanti saya akan tanyalah, nak apa? Masuk bilik. Kata nak air panas. Saya ambil air dengan ubatnya, kasih makan ubat, minum air. Duduk lagi kat depan. Bang. Dipanggil lagi, Bang. Masuk lagi. Bang, sapu minyak lagi, Bang. Sakitlah perut saya, Bang. Jadi saya ni ulang-alik. Masuk dalam bilik, keluar. Dan saya masuk dalam bilik, kadang-kadang isteri kata ambil air, saya ambil air. Jadi malam tu, sampaikan satu kali tu, saya tengok dah senyap. Tengok isteri, tengah tidur. Isteri saya tengah tidur, dah nyenyak tidur daripada mana saya duduk ni lah. Tengah tengok TV, tukar saluran. Tiba-tiba KC, bayangkan pendengar dia, Bang. Ya Allah, tadi tidur, bangun pula. Kejap. Masuk dalam bilik. Isteri aku tidur, siapa yang panggil ni? Pendengar Ria 897. Bila saya tengok dekat jendela rumah saya, dekat tingkap rumah saya nampak tau kisah ada orang berdiri dekat tingkap. Sambil tengok saya senyum. Saya tak tahu apa saya nampak. Sebabnya nampak susuk tubuh dekat luar rumah tu gelap. Tapi nampak KC ada orang berdiri. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya terus pergi dekat katil isteri. Saya berdiri depan katil sambil memandang ke arah tingkap, pejam mata sebab saya takut nak tengok wajahnya. Saya azan sekuat-kuatnya. Bila saya azan, isteri saya terbangun. Isteri saya terus menangis dan terpekik-pekik. Habis saya azan, saya ajak isteri saya keluar. Kenapa awak ni? Awak nampak apa? Bila isteri saya jelaskan apa yang dia nampak, saya terkejut KC. Pendengar Ria 897. Pada malam tu, rupa-rupanya ada benda nak datang sebab tu perut isteri saya sakit. Itu tanda-tanda sesuatu nak datang, mengganggu isteri saya dan mungkin nak mengganggu anak dalam kandungan. Dengar-dengar orang cakap, kata Encik Rusman, selalu anak pertama. Yang ini saya kena anak yang kedua. Macam mana tu KC?
Brigadier 897, saya akan teruskan dengan kisah pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 dan setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897 dan saya ingin beritahu anda lah, sekali lagi ingat rancangan ini sememangnya 100% hanya satu hiburan saja. Dan pendengar kita berkongsi nampaknya daripada ini dah baca tadi. Ini dia dari Encik Yatim katanya. Apa khabar Kisi, nama saya Yatim dan saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa. Waktu tu saya dengan isteri sedang jalan dari tempat rumah kakak ipar saya dan balik ke rumah nak dekat pukul 11 lebih malam. Bila turun dari teksi dan berjalanlah daripada teksi itu di koridor kolong blok menuju ke arah tempat lobi lift rumah. Dalam perjalanan, tiba-tiba saya dapat rasakan isteri saya ni yang jalan di sebelah saya, tiba-tiba rapat sangat dengan saya dan pegang tangan saya serapat-rapat seerat-eratnya. Jadi saya tahu ada benda yang tak kena. Dan untuk pengetahuan Kisi, isteri saya ni boleh nampak-nampak, bukan selalu Kisi. Ada masa-masanya yang dia boleh melihat sesuatu. Dan ini benar, sebab banyak kali Kisi, kadang-kadang bila isteri pergi ke rumah-rumah yang baru pindah ni, dia akan cakap dalam bilik ini ada apa, tempat sini ada apa. Dan bila kita panggil pakar, pakar pun mengatakan dalam bilik tersebut yang dikatakan oleh isteri lah, tapi kita tak beritahu pakar, tak beritahu orang-orang yang lain tentang isteri saya kebolehannya. Jadi bila pakar katakan sedemikian, memang sahlah isteri saya ni boleh melihat benda-benda yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi kata Cik Yatim, apabila kami pulang daripada rumah kakak ipar saya 11 lebih malam, sedang berjalan di kolong blok, isteri saya yang jalan di tepi semakin rapat terus peluk tangan saya, pegang erat Kisi. Dan saya pun tahu ada benda yang tak kena. Saya suruh isteri saya ikut saya baca. Isteri saya pun ikut. Saya baca. Perlahan, tak kuat. Kemudian isteri saya mula bersuara. Bang, dekat sebelah bang, dekat sebelah bang, dengan berbisik di telinga saya. Memang Kisi, waktu isteri saya katakan bang dia dekat sebelah bang, meremang bulu rumah saya Kisi. Macam saya dapat rasakan ada sesuatu di sebelah kanan saya. Bang, dia dekat sebelah. Bang, dekat sebelah bang. Bang, dekat sebelah bang. Abang, dekat sebelah. Isteri saya menangis Kisi sambil berbisik di telinga saya. Awak jangan pandang, awak pejam mata, awak pegang tangan saya, awak ikut saya baca Saya pun mula baca lagi Kisi, isteri saya ikut komat kamit mulut. Sampai depan lift, saya tanya isteri saya, awak boleh buka mata sekejap tak? Awak tengok dekat mana sekarang? Isteri saya pusing kiri, pusing kanan. Bang, dia tak ada bang, dia tak ada bang. Bang, cepat bang, dia tak ada bang. Saya dengan isteri masuk lift. Dalam lift, picit rumah kami tingkat 6. Isteri saya depan, belakang, kiri, kanan tengok Kisi. Alhamdulillah gangguan itu hanya setakat di kolong blok rumah sahaja. Sampai rumah, saya ambil wuduk. Saya solat 2 rakaat. Isteri pun ikut sama untuk tenangkan jiwa dan perasaan kami. Malam tersebut saya tidur, lampu ruang tamu dihidupkan, lampu bilik juga dihidupkan. Sebab takut ternampak ada apa-apa gangguan. Terima kasih dan juga selamat malam yang ikhlas dari Encik Yatim. Kita jawab panggilan di hujung talian. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam, siapa tu? Adi saya Malaysia, Kisi. Dan ini panggilan dari mana bang? Dari Tampines. Ada kisah tentang apa ni? Silakan. Cuma saya tanya Kisi. Itu kisah pendek MJ dulu dah ditiadakan lagi ya? Dirihatkan seketika. Kenapa suka? Suka lah Kisi, power lah Kisi. Itu je lah Kisi. Terima kasih terima kasih. Terima kasih atas maklum balas anda. Memang kisah pendek MJ12 tu dirihatkan seketika. Sebabnya kiriman email makin surut. Bab-bab kisah berlakonan MJ12 kisah pendek ni lah. Tidak semua kisah dapat saya ketengahkan untuk dijadikan cerita dalam lakonan kisah pendek ya. Nanti kalau email saya dapat kumpul balik, saya akan teruskanlah. Kalau buat tersekat-sekat tak seronok. Jadi sekaligus saya kumpul email banyak-banyak, senang saya nak rakamkan. Baik, 669-11897. Hello, selamat pagi. Hai. Baik, nama samaran mana nak gunakan ni? Apa je lah. Boleh. Kita guna nama Siti lah Bukan nama sebenar lagi, Siti. Panggilan dari mana Siti? Tampines. Dan pengalaman tentang apa, silakan. Okey, yang ini kecualinya macam menyeramkan. Ini pasal kakak ipar saya.
Kakak ipar saya ni actually dia buat black magic kok. Okey. Okay, so dia buat black magic ni kepada abang saya. Saya dan mak bapak saya tinggal rumah dia tu, saya macam apa ni, terperasan bilik dia tu bau kemenyan. Oh. Tapi dah macam gitu terus dia bila pintu dia buka je bau terlalu macam how we say, macam all the way like go all the way to the head tau. And then after that I actually some sort nampak barang. Macam ada benda bawah katil tu pegang kaki. So bila benda tu pegang kaki, I just tell benda tu yang macam aku tak kacau kau, benda yang kacau aku. So after that kita baru dapat tahu yang that she do black magic against my abang. Oh. Yeah. Dapat tahu tu daripada gangguan-gangguan yang anda sebutkan tadi tu lah. Yeah, and then plus ada satu ustaz pun beritahu kami. Jadi kemudian sekarang macam mana keadaannya? Dah okey ke? Masih sama, tapi kita orang move out from that place. Dan abang anda? My abang pun move out. Oh, dah tidak bersama dengan isterinya lagi? Tak. Jadi lepas tu dah tak ada apa-apa gangguan yang menyusul lah. Tapi setahu saya dalam rumah tu masih ada lagi gangguan. Ya, masa abang saya nak pergi sana ambil surat tu, dia macam terasa ada benda. Bila dia pasal dia tak ada kunci letterbox, dia nak kena pergi jumpa bekas isteri dia ambil surat. So bila dia masuk dalam je kepala pening, ada kali dia balik. So benda tu masih mengganggukan dia. Ya. Jadi harap semua keadaan dah pulih seperti biasa lah sekarang ni ya. Yep. Terima kasih ya. Sama-sama. Thank you, Casey. Kembali. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, nama saya Surina. Casey boleh panggil saya Rina. Saya nak bertanya kepada anda semua. Adakah benar kalau waktu hujan ada guruh dan kilat sabung menyabung? Waktu itu syaitan sedang lari berkeliaran untuk mencari dan masuk ke dalam rumah. Lazimnya rumah-rumah yang dipilih oleh syaitan ini adalah rumah-rumah yang mana dibiarkan pintu terdedah, tingkapnya terdedah. Dan pada waktu itulah syaitan akan masuk ke dalam rumah untuk mencari perlindungan supaya tidak kena sambar dengan peti. Dan dalam masa yang sama, syaitan katanya akan cuba menggoda. Adakah benar, Kisi? Dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Saya nak berkongsi satu peristiwa ketika hari hujan. Hujan, guruh, kilat sabung menyabung pada malam yang disebutkan. Nasihat tentang syaitan lari itu adalah nasihat yang pernah diberikan oleh arwah mak saya, Kisi. Jadi mak pun dah tak ada, saya pun tinggal bersendirian. Sebabnya saya ada abang satu, saya ada kakak satu. Mereka semua dah berumah tangga dan tinggal berasingan. Rumah mak saya ni pun dah habis dibayar, jadi memang sesuai untuk saya gunakan tempat tinggal. Pada mulanya agak janggal sedikit, Casey. Tapi lama-kelamaan dah biasa, dah memang seperti rumah sendiri pun. Kisah yang beliau nak ceritakan ini tentang hujan dan guruh. Pada malam tu bunyi guruh, bunyi hujan yang turun dengan lebat. Dan saya ni pula langsung tak tutup tingkap, tak tutup pintu. Tengah duduk sorang-sorang dekat ruang tamu, Casey. Sambil tu tengok TV, sambil tu tengok handphone. Tengok TV, tengok handphone. Tengok handphone, tengoklah TV. Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Apabila sedang saya menonton TV seorang diri, tiba-tiba saya nampak dekat ruang tamu di pintu masuk rumah saya ada sesuatu menjenguk. Dia jenguk. Nanti bila kita tak nampak, kita tak lihat, tak pandang, dia akan jenguk. Bila kita fokuskan mata ke arah yang mana dia sedang menjenguk, tiba-tiba dia hilang. Macam itulah berlaku pada malam tu beberapa kali. Tengok TV, tiba-tiba nanti nampak macam ada kepala keluar, Casey menjenguk. Nanti bila saya alihkan fokus saya
saya fokus kepada depan pintu rumah, dia hilang. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Itu yang terjadi kepada diri saya. Ini semua perasaan. Tak apa. Saya pun bangun. Hujan ni tengah turun. Peti sabung menyabung pada malam yang dimaksudkan. Bangun, tengah tengok TV. Sejuk-sejuk ni kalau minum air panas kan sedap. Saya pun bangun pergi ke dapur nak bancu minuman panas untuk diri sendiri. Bangun, jalan pergi dapur, keluarkan bahan-bahan tu. Keluarkan cawan zudu. Kemudian bancu minuman. Tengah bancu minuman, tiba-tiba, astagfirullahalazim. Casey, saya nampak dekat ruang tamu rumah saya. Ruang tamu rumah saya ada sofa, 2 sofa, satu twin sofa, satu lagi triple. Dekat triple sofa yang saya duduk, memandang ke arah TV membelakangi saya, Casey, saya nampak ada susuk tubuh wanita sedang duduk, Casey. Datang dari mana wanita ni saya tak pasti. Tapi memang amat menyeramkan sangat-sangat. Saya cuba tak nak pandang, bancuh lagi kopi dengan harapan wanita ni akan hilang ke, gangguan ni akan hilang. Jenguk lagi, wanita ni tiba-tiba, Casey, bila saya jenguk, hilang. Alhamdulillah, ya Allah. Saya pun pegang kopi, jalan menuju ke arah TV dan nak tutup pintu ni. Tengah jalan, peti kilat masih sabung menyabung tengah jalan. Rupa-rupanya dia sedang berdiri tepi tembok pintu nak keluar dari dapur. Tengah jalan keluar, saya terperasan betul-betul sebelah mata kiri ada susuk tubuh berdiri. Saya terpekik. Habis gelas yang saya pegang jatuh ke atas lantai. Menangis tercungap-cungap saya dibuatnya. Dengan segera saya tutup tingkap, tutup pintu. Dan saya baru teringat pesanan seseorang mengatakan, kalau waktu hujan lebat, peti, guru, kilat semua keluar dalam masa yang sama, tutuplah tingkap, tutuplah pintu. Sebab ada benda yang akan masuk ke dalam rumah yang terdedah luas. Sekarang baru saya percaya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, cakap tentang anak ni, ada seorang pendengar kirimkan email pada saya. Ini daripada Kak Mas berkongsi. Kisah ini berlaku pada tahun lewat tahun 1998. Ini berkongsi pengalaman. Katanya kakak pernah hilang anak di kawasan Pantai Changi. Dengan suami sedang seronok memancing, tiba-tiba bila pusing, anak hilang. Terus menjadi kuatir. Berdiri dengan suami, cari dan panggil anak berkali-kali. Sampaikan minta tolong orang yang ada dekat sekitar kawasan tepi pantai ni untuk mencari anak Kak Mas. Panggil. Katanya di sini memanggil anak dan kita menggunakan nama timangan beliau, ya, Ajil. Jadi Ajil, pakik nama dia, teriak. Dan usia anak kakak waktu itu 7 tahun. Jadi mana budak ni pergi ni? Takut Casey kena culik dengan orang ke, lemas dekat laut. Sampaikan ada yang tengok dekat tepi pantai, cuba tengok ada tak anak yang hanyut. Tapi kakak tak rasa. Pendengar Misteri Jam 12. Setelah lebih kurang sejam lebih, kakak dah buat keputusan selepas tu dengan suami nak berjumpa dengan pihak berkuasa, iaitu polis lah, untuk dapatkan bantuan mencari anak kakak yang hilang. Tiba-tiba datang seorang pakcik. Pakcik ni datang dari jauh ni. Dia jarak dia dengan kami memancing ni lebih kurang dalam 50 meter hingga 80 meter jauhnya. Dia datang pada kami, daripada kakak dengan suami, dan dia tanya, apa masalahnya, boleh saya bantu? Jadi suami pun cakap, tak ada pakcik, anak kami berusia 7 tahun tu hilang. Tadi ada kat sini, tapi bila nak cari dia hilang. Kata suami saya kepada pakcik tersebut. Kemudian pakcik tu tanya satu soalan. Awak pancing ni dari pukul berapa? Oh, dari petang tadi. Jadi maghrib pun dekat sini. Ya cik. Yalah tu. Casey, pakcik tu pergi dekat depan,
ambil pasir yang kering. Kemudian dia baca sesuatu, dia angkat, dia lambung dekat atas langit, pasir itu jatuhlah kena saya, kena suami, kena dia, kena orang-orang yang dekat tepi sebab angin tiup. Tiba-tiba dia tunjuk, itu anak awak bawa pokok. Ya Allah Kisi, 2-3 kali lalu tempat yang sama, orang lain tak nampak. Kakak dengan suami katanya Kak Mas tak nampak. Anak sedang baring dekat bawah pokok. Mungkin kerana kepenatan. Ya Allah, bila nampak anak tu rasa lega sangat-sangat. Suami pun terima kasih pada pakcik tu. Dan pakcik tu kata dengan jawapan balik, jangan terima kasih pada saya, terima kasih pada Allah. Berikut ini adalah kisah daripada seorang pendengar. Dan ini adalah satu perkara yang selalu kita... Dan ini dialami oleh seorang pendengar lagi. Namanya mana ni? Siti. Siti berkongsi pengalaman. Katanya, apa khabar Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Siti. Dan saya ingin berkongsi satu pengalaman yang cukup menakutkan. Rumah saya seringkali dengar bunyi goli. Tapi bukan dalam rumah saya Kisi. Rumah orang atas. Setiap malam. Katanya di sini bukan setiap malam, tapi hampir setiap malam akan kedengaran orang atas seolah-olah dengan sengajanya akan jatuhkan goli ke atas lantai rumah. Kata Siti, saya pula jenis orang yang mudah terbangun terjaga dari tidur. Sedangkan anak kalau masuk bilik, buka almari, kadang-kadang nak ambil pakaian, nak cari pakaiannya, saya boleh terbangun. Begitu sensitiflah telinga saya ni Kisi. Suami saya akan nyenyak tidur setiap malam. Saya tak boleh Kisi, tergulik kiri kanan, masih kedengaran bunyi goli. Jadi satu hari ini saya dah geram sangat. Dah tak tahan telinga saya. Sebab tak boleh lelapkan mata, terlampau bising bunyi goli yang jatuh. Saya pergi ke dapur. Bila pergi ke dapur, kata Siti, saya mengambil galah. Kemudian masuk ke dalam bilik, tunggu waktu goli itu berbunyi sekali lagi. Dan akhirnya bunyi itu datang lagi Kisi. Dengan segera saya bangun dari katil. Saya capai galah yang saya ambil di bahagian dapur rumah. Saya hentak siling rumah saya. Dengan harapan dan niat orang atas ni akan berhenti bila kena hentak. Kisi, bila saya hentak, dia berhenti. Dalam hati, yes, saya boleh tidur akhirnya. Baru naik katil, bunyi lagi Kisi, goli dijatuhkan dengan sengajanya. Entah macam mana, saya ni penakut. Memang orang yang penakut Kisi. Tapi agaknya kerana terlampau mengantuk dan marah sangat, sampaikan saya keluar rumah, tak rasa takut. Keluar rumah naik atas Kisi. Ketuk pintu rumah orang tingkat atas. Saya ketuk beberapa kali. Tapi orang tu tak nak buka pintu. Hairan pula. Bila saya berdiri depan pintu rumahnya, tak dengar pun bunyi goli yang jatuh yang disengajakan. Saya ketuk lagi. Saya ketuk sambil saya bercakap, kalau tak buka pintu ni, dalam bahasa Inggeris lah kata Siti, saya akan report pada polis yang awak buat bising. Ketuk punya ketuk. Ketuk rumah yang nombor 1, rumah nombor 2 yang buka pintu. Nyonya tua Kisi, dia jenguk, dia tanya, Amoy, apa ni bising malam-malam? Saya tanya, Aunty, orang ni banyak bising lah Aunty. Saya mau tidur hari-hari, dia main goli. Kata Siti kepada jiran sebelah. Kemudian orang tua ni kata, rumah sebelah ni kosong, tak ada orang. Saya tak percaya. Saya kata, setiap malam saya dengar bunyi goli. Mana boleh kosong, tak ada orang. Lepas tu dia kata, kalau lu tak percaya, lu ketuklah sampai dia buka. Aunty ni pun masuk. Saya rasa tak sedap hati. Bila saya nak turun ke bawah, nak turun tangga ni Kisi, rumahnya betul-betul tepi tangga. Saya baru nak turun, nampak tepi tangga ada budak sedang duduk. Dari mana datang budak ni? Saya tak indahkan. Saya turun terus masuk ke dalam rumah. Dalam rumah lah Kisi, bila nak baring, bunyi goli lagi mengganggu saya tak boleh tidur.
Sampailah waktu pagi, sekali lagi tak puas hati, saya naik atas. Bila suami saya tak ada rumah, saya ketuk pintu tu beberapa kali. Nampak jiran sebelah ujung pula. Jiran sebelah ujung tengok saya semacam. Saya menghampiri jiran Cina ni yang sedang siram pokok bunganya. Saya tanya, rumah sebelah ni siapa tinggal? Dengan confident dan saya rasa dengan jujur dia menjawab, rumah tu kosong, tak ada orang tinggal. Selanjutnya, yang ini ada respon kiriman SMS. Datangnya daripada Kak Sapia. Kata Kak Sapia, Kisi, tadi Kisi ada cerita tentang jiran naik atas ketuk pintu rumah. Kakak teringat satu kisah yang benar-benar berlaku. Di rumah kakak ni lah, rumah jiran atas. Sekarang dah ada orang. Dulu kakak tak tahu tak ada orang. Apa yang berlaku, kata Kak Sapia. Kakak malam hari itu sedang malam hari itu sedang kakak duduk di sofa rumah, sedang menonton TV, dengar budak hentak-hentak kaki beberapa kali. Jadi mula-mula kakak sabarlah, sabar sampai beberapa minggu kakak dah hilang sabar. Sampai kakak naik atas ketuk pintu rumah tu. Bila kakak ketuk, hanya ketuk sekali saja, pintu dibuka. Nampak ada seorang perempuan buka pintu dan sambut kakak. Kakak tanya dengan dia, boleh tak awak pelankan suara sikit? Anak awak ni hentak-hentak kaki, bising lah. Kakak cakaplah dalam bahasa Inggeris. Kemudian, ada jiran kakak ni lalu di belakang. Bila dia lalu, dia tengok kakak semacam. Jiran ni tak kenal, tapi selalu nampak Kisi. Dia tinggal tingkat atas. Tingkat yang dimaksudkan ni adalah rumah yang buat bising ni lah, kata Kak Sapia. Rumah kakak tingkat 8. Rumah yang buat bising tingkat 9. Bila jiran ni lalu belakang kakak, dia tenung kakak semacam, kakak tengok balik. Kakak pusing balik, adakah patut Kisi, perempuan yang rumah bunyi bising ni tutup pintu? Kakak ketuk beberapa kali, dia tak nak buka. Jadi akhirnya kakak turun ke bawah. Bila turun ke bawah, bunyi lagi hentak-hentak kaki. Ini dah terlampau geram dan marah ni. Kakak langsung naik atas, ketuk beberapa kali sampai kakak tinggikan suara. Bila kakak dah tinggikan suara, keluar jiran yang baru balik tadi tu. Kan kakak ada katakan, dia jalan belakang kakak, dia tengok, tenung kakak. Bila dia keluar, dia kata, "Aunty, what happened?" Kakak kata, orang ni bising sangat. Dia kata rumah ni kosong, tak ada orang. Keluarga rumah ni pergi bercuti selama 2 minggu. Kakak tanya, mana kau tahu? Saya ada pegang kunci rumah orang ni. Orang ni suruh tengok-tengokkan rumahnya. Kakak tak percaya, Kisi. Budak ni datang, buka pintu rumah ni. Bila pintu dibuka, dalam tak ada orang. Kakak kata tadi kakak nampak ada orang buka pintu bila kakak ketuk sekali. Dia kata, mana ada orang. Keluarga ni balik cuti 2 minggu. Bila dia buka pintu, Kisi, dalam rumah gelap gelita, memang tak ada orang. Rasa tak sedap hati, kata Kak Sapia. Kakak turun bawah, matikan TV, terus tidurlah sampai ke pagi. Itulah pengalaman kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini kiriman daripada siapa lagi ni? Zali Zunzali. Katanya kisah malam ni okey, not bad, menarik. Saya katanya lebih seram pengalaman yang dikongsi sama awal tadi tu berkenaan dengan cermin. Saya pernah kutip barang bawa balik, Kisi. Yang ini saya kutip barang bawa balik ini adalah bukan cermin tetapi almari. Almari ini saya almari kecil, tempat simpan baju lah. Saya nampak almari ni ada orang buang, masih cantik. Jadi saya cubalah gerakkan almari ni, mampu boleh saya angkat perlahan-lahan lah untuk bawa naik ke atas. Jadi dengan segera bila balik kerja tu, takut nanti naik atas turun bawah hilang. Jadi kata beliau, Zali kata, saya pun dengan segera sing-sing lengan, saya tolak perlahan-lahan, ya, saya tolak sirit sampailah depan pintu rumah. Buka pintu, dekat depan rumah tu, mak saya sedang duduk tengok TV, terperanjat. Dia kata, mana kau dapat benda ni? Cakap, mak, orang buang, mak tengok masih baru lagi. Kemudian mak saya cakap, kau ni baik-baik kutip barang. Tak adalah almari. Bukanlah orang kutip benda sembarangan, kata saya kepada mak. Kemudian bawa masuk dalam bilik saya lah. Wow, ada almari baru lah. Jadi saya pun
Malam tu semangatlah sebabnya almari yang saya ada ni dah penuh, dah sarat dengan pakaian. Jadi nak beli nanti, akhirnya rezeki orang buang. Masih cantik lagi. Selepas mandi, saya pun duduk dalam bilik kisi, keluarkan baju, letak dekat almari baru, rasa semangat lah. Malam tu nak tidur kisi, tengah lelapkan mata, saya dengar bunyi seperti benda bergegar, kata beliau di sini. Ya, seolah-olah macam ada orang gegarkan sesuatu. Saya bangun buka mata, tengok orang atas ni bising lah, orang nak tidur waktu malam. Bila sebelum saya lelapkan mata, kata Zali, baru nak tutup mata ni, baru saya perasan gegaran itu, bunyi itu datang daripada almari yang saya jumpa awal tadi. Bila saya dah ternampak, barulah dia tunjuk taring dia. Bergegar almari itu kisi, sampaikan pintu almari itu terbuka kisi. Sebelah pintu terbuka penuh. Saya bangun terus pergi bilik mak saya, ketuk pintu. Mak! 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 Kemudian mak saya datang. Apa? Mak dengar tak tadi bising-bising? Itulah, aku pun dengar. Orang atas ni lah. Kena. Kata mak saya. Mak, bukan orang atas lah, mak. Habis? Dari mana? Orang bawah? Tak. Benda tu datang daripada bilik Zali. Bunyi lagi. Bunyi lagi. Mak. Almari yang Zali tadi jumpa bergegar, mak. Itulah Zali, aku dah cakap dengan kau. Lain kali jangan suka kutip barang. Bayangkan. Ini datang daripada Muhammad Fadli yang berkongsi peristiwa di sini. Katanya ini berlaku dekat rumah makcik saya di kawasan Teluk Belanga, KC. Waktu tu saya ke sana sebab makcik saya masak sesuatu dan suruh saya datang rumahnya untuk ambil lauk lah. Jadi saya ni menunggang motosikal seorang diri. Rumah makcik Fadli ni bertempat di Teluk Belanga, dan Fadli pula tinggal di Commonwealth, tidak jauh lah, agak dekat sedikit lah. Jadi makcik saya memang kalau dia masak sesuatu, nanti dia akan telefon lah, tanya, Fadli kau kat mana? Sebab makcik saya ni antara makcik yang paling saya rapat sangat-sangat, dan saya memang suka makan masakan makcik saya. Kata Fadli, sebelum tu nak ucapkan hello pada makcik saya. Sempat kalau boleh kisah sebutkan, tapi ini kiriman email dah lama lah. Tak tahu makcik anda sedang mendengar ataupun tidak, katanya boleh cakap hello pada makcik saya Ruby Supaat. Rubiah maaf ya. Rubiah Supaat, nama makcik anda, yang katanya sayang dengan anda lah, dan macam anak sendiri. Jadi kalau dia masak lauk favourite saya, dia akan telefon. Jadi waktu tu saya baru balik kerja. Dalam perjalanan nak pulang ke rumah, jadi makcik saya telefon lah. Saya pun jawab panggilan. Kebetulan dekat traffic light tu saya jawab. Selalunya saya tak angkat telefon KC. Sampailah saya dah sampai Kolong Blok baru saya angkat. Tak tahulah kenapa malam tu tergerak hati, saya pun keluarkan handphone tu daripada poket saya. Hello. Dan dia kata, Lee, ni datang rumah ni, ada lauk ni. Kau kat mana? Okey, datang sarang. Tengah riding lah. Okey, lampu hijau. Saya pun letak balik handphone di dalam poket. Kemudian dari nak pergi, saya patah balik pergi rumah makcik di Teluk Belanga untuk ambil lauk yang dia masak. Wah, dalam hati sedap ni. Lauk favourite. Makcik saya kalau masak KC asam pedasnya ikan duri, meleleh air liur, katanya Fadli. Awak ni buat saya meleleh air liur. Jadi saya pun tunggang motosikal saya pergi blok makcik saya, blok ... di Teluk Belanga. Saya pun letak motosikal di bawah. Kemudian saya naik atas, yang mana makcik saya ni sedang siapkan lauk lah. Adik saudara saya ada dalam rumah, masih belum tidur lagi. Dia pun salam saya. Saya pun duduk. Kemudian sedang duduk ni, makcik saya suruh adik saudara saya. Katanya, Aina, itu kat luar tu tuala angkat. Lupa pula aku nak angkat. Jadi adik saudara saya keluar, pergi koridor rumah, dia angkat tuala, dia masuk balik.
Masuk balik dia kata, wah Abang Fakli datang dengan girlfriend Kemudian, kau tak panggil kawan kau naik atas? Kata makcik saya lah, hah? Girlfriend? Kau seboleh je, kau datang seorang lah. Ya ke, datang seorang? Nak tengok kat bawah, dekat motor abang ada orang tengah duduk, perempuan duduk. Datang, nak bedek lah, abang park kat bawah kan? Makcik saya cakap lagi, dah lah Fakli, dengan makcik pun kau nak malu-malu Fakli. Panggil lah dia naik atas. Panggil lah. Cik, saya seorang lah. Mana ada orang? Motor salah tak tengok? Adalah dekat bawah. Kemudian saya pun keluar. Adik saudara saya pun bawa saya keluar. Dia tunjuk, tu apa? Tu motor abang kan? Kisi, dekat motosikal saya memang benar ada orang tengah duduk. Saya nampak bahagian belakang tubuh saja, dengan rambutnya panjang sangat. Dalam hati saya, ni mesti budak-budak mana ni nak step naik motor aku. Kemudian, ada tak? Tapi tu bukan kawan saya datang seorang tau. Ni mestilah budak-budak bawah blok ni lah. Alamak, okeylah, tak apalah. Ambil lauk. Kemudian jalan, makcik saya tahan. Kata, Fakli nanti sebelum naik motor, baca Al-Fatihah. Sebelum tu, baca 3 kul, Bismillahirrahmanirrahim, baru tunggang motor ya. Yalah cik, ya. Terima kasih cik Saya pun pergi dekat lift, kata Fakli, turun lift. Bulu rumah semakin meremang Kisi. Dalam hati ni, mungkin ada betul makcik aku cakap. Jalan nak pergi motosikal dah mula baca Kisi. Al-Fatihah, baca surah 3 kul, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tunggang motosikal, hidupkan enjin motor. Vum vum vum. Makanan tu dah dimasukkan dalam kotak di belakang. Tunggang motosikal, saya terasa motosikal saya ni macam berat sedikit. Saya berhenti sekejap, dongak atas tengok makcik. Saya lambai-lambai dekat makcik. Makcik angkat tangan dua, kiri dengan kanan, tunjuk macam seolah-olah suruh saya baca doa. Toleh tengok atas. Cik, bye. Bye, cik. Pendengar ya, makcik saya dapat lihat tingkat atas angkat tangan dua-dua. Dan dia goyangkan tangan macam baca doa. Mungkin dia nampak sesuatu yang saya tak lihat. Tengah duduk dekat belakang motor. Selepas makcik saya buat tangan macam tu, meremang bulu rumah saya. Saya pun letak kaki kiri kanan. Belum lagi nak tunggang motor, saya baca lagi Al-Fatihah 3 kul. Dan saya cakap, dengan nama Allah, aku nak pulang dengan selamat. Tolong jangan naik motor aku. Saya angkat kaki, masuk gear, tekan minyak, bergerak. Tak rasa berat, Izzy. Terima kasih. Baik pendengar Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada pendengar kita, Kisi. Ini datang daripada mana tadi? Okey, daripada Encik Said Saifuddin. Kisi boleh panggil saya Said. Dan pengalaman yang saya nak ceritakan ini lebih kepada nasihat. Terpulang pada anda semua, nak ambil nasihat saya, percaya ataupun tidak. Berhati-hatilah para pendengar Misteri Jam 12. Kalau kita menyebut nama-nama makhluk halus, yang mana kita telah pun memberikan kata nama khas kepada makhluk-makhluk ini. Antaranya Pontianak, Pocong, Tuyul, Penanggal, Jenglot, dan bermacam-macam lagi. Sebabnya Kisi, lebih kerap kita sebut benda-benda ni faham yang kita cakap pasal dia. Jadi misal katalah Kisi, saya beri satu contoh kata Encik Said. Kalau Kisi sedang berjalan, Kisi sedang jalan,
tiba-tiba orang cakap tentang sesuatu yang membabitkan Casey. Misal kata nama Casey. DJ Casey ya. Casey kadang-kadang akan toleh sebabnya terdengar orang sebut nama Casey. Casey ya. Casey akan toleh. Kata Encik Said, sekarang ini kita ambil konteks itu dan letakkan ia kepada situasi makhluk halus yang kita tak nampak. Kita sebut nama Pontianak. Kita sebut lagi Pontianak. Tiba-tiba sedang bercakap, Pontianak lalu depan Casey. Casey tengah cakap pasal dia. Dia akan toleh, betul. Kemudian dia akan ikut balik pulang ke rumah. Tak perlulah nak sebut nama-nama makhluk halus. Sebabnya kata Cik Said Saifuddin, saya pernah menolong sebuah keluarga yang mana dalam keluarga tu isteri kepada lelaki yang menghubungi saya terkena gangguan teruk. Kehadiran makhluk halus yang dikenali sebagai Cik Kak. Ini nama samaran yang digunakan, Cik Kak, ataupun kakak cantik. Apa yang terjadi sebenarnya, waktu tu anak bujangnya telah pun menyebut nama perempuan cantik ni, kakak cantik ni berkali-kali. Dia sebut kakak cantik. Dia tak sebut kakak cantik lah. Dia sebut nama sebenar, nama asal yang digunakan Pontianak. Dia menyebut perkara itu dalam rumahnya ketika dalam bilik dengan kawan-kawan sedang hangout dan lepak. Maknya ada di dalam bilik sedang tidur dan gangguan hanya berlaku malam berikutnya. Malam tu bila dikatakan, bila saya bertanya untuk mendapatkan ataupun untuk memberikan bantuan kepada keluarga ini, saya bertanya pada ayahnya, saya bercakap dengan suaminya, dan akhirnya ini beberapa maklumat yang dapat saya kumpulkan, katanya Said Saifuddin. Jadi anak sedang bermain dengan kawan-kawan dan mereka dapati kalau sebut katanya satu laman web, cuba sebut nama makhluk halus ni berkali-kali, kemudian katakan yang kau nak jumpa, kau nak datang, nak tengok. Mereka buat Casey, tapi tidak berhasil. Cuma yang berhasilnya bukan mereka nampak. Ibu kepada salah seorang yang ada dalam bilik itu, iaitu tuan rumah, terkena sampukan gangguan kakak cantik. Saya datang, saya cuba buat apa yang boleh, yang saya mampu, dan akhirnya makhluk halus yang dikenali sebagai Pontianak tidak lagi mengganggu wanita berkenaan. Kasihan saya lihat. Anak punya pasal, ibu yang dipertanggungjawabkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, kisah yang pertama ini terjadi dalam satu sesi rawatan ketika seorang mangsa perbuatan orang dirawat oleh seorang pakar perubatan ini, dan mula mangsa bertutur, maki hamun, kata-kata kesat, melaga-lagakan ahli keluarga yang ada dalam bilik. Jadi oleh kerana itu, sebab itulah katanya di sini, sebab itulah Casey, kalau saya nak merawat orang yang kena rasuk, kena sampuk, dibuat orang, saya tak suka ramai-ramai duduk dalam bilik nak tengok, macam tengok show. Sebab makhluk ni, dia akan keluarkan segala benda yang dia tahu. Dia akan melaga-lagakan ahli keluarga yang ada dalam bilik itu. Jadi ada baiknya bila seseorang merawat, kita keluar. Sebab nanti akan keluar pelbagai perkara, seperti dalam kes yang ditangani oleh pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Encik Said Abu
berkongsi pengalaman beliau. Hei, Mila, aku tahu. Kau tak tahu ke? Si Mila ni selalu cakap busuk pasal kau. Aku kadang-kadang perhatikan dari jauh. Dalam sesi perubatan yang saya lakukan, subjek yang kena sampuk ni saya gunakan namanya A. Pada waktu itu A yang kena rasuk, kena sampuk ni adalah adik kepada B yang memanggil saya. B tidak duduk serumah, B dah pindah tinggal dengan suami. Si A ni cakap dekat B yang C adalah sepupu yang ada dalam rumah tu. Mereka memang ada sedikit selisih faham sebelum ni. Jadi dia tambahkan lagi. Bila dia cakap, saya tengok dia ni ada motif nak orang gaduh. Saya pun kata semua keluar dalam bilik kecuali ada beberapa orang harus saya letak dalam bilik itu sebagai saksi. Saya terus merawat Casey, membaca surah-surah Ruqyah. Setiap kali saya baca, dia akan konon-konon tak dengar. Bila saya baca dan tegas dan yakin dengan surah-surah yang saya baca, mulalah dia meraung. Aku keluar. Jangan baca lagi. Tolong. Sakit lah bodoh. Kau jangan nak masuk dalam badan ni. Aku akan binasakan kau. Ada baik kau balik rumah tuan kau dan kau jangan datang sini lagi. Dia dah tak ada lagi. Dah tak ada lagi. Ada kalanya makhluk ni konon-konon akan keluar, tapi tidak, dia bersembunyi. Nanti tuan punya diri akan keluar. Cakap dia dah selamat, tak ada lagi. Jadi kalau orang yang tidak ada pengalaman, orang tengok okey, dah keluar, dah selesai. Dia berkata saya balik. Bila balik, dia mula lagi. Dia mula mengganggu, menghantui. Jadi benda ni pandai main peranan, pandai berlakon Casey. Sampaikan akhirnya saya cuba. Dia berjaya keluar dan langsung kembali kepada tuannya. Ada kalanya, kata Encik Said Abu, benda-benda ini akan mengugut. Sebagai seorang tukang obat dalam dunia perubatan Islam ini, macam-macam ugutan yang saya pernah terima. Antaranya, ini dialog yang ditulis oleh Cik Said Abu untuk saya kongsi dalam rancangan MJ12. Jangan sakitkan aku. Kalau kau sakitkan aku akan ganggu anak-anak kau. Benda ni akan cakap macam-macam. Dia kenal Casey. Berapa ramai anak kita ada, kita duduk dekat mana, dia tahu. Tapi janganlah kita sesekali termakan dengan kata-kata ugutan. Sebab kita ni lebih mulia, lebih hebat dari dia. Satu lagi sebelum saya akhiri pengalaman yang ringkas, ingin saya kongsi satu lagi pengalaman. Saya pernah mendapat panggilan suruh datang dekat rumah ni nak merawat, nak diobat. Ada orang kena rasuk. Saya dengan seorang lagi sahabat keluar rumah
sekitar jam 1 pagi Casey dapat panggilan. Pergi rumah sahabat, jemput sahabat dulu, naik kereta, pusing. Bayangkan dari rumah saya pergi ke tempat ni, tak jumpa blok yang diberikan. Tak jumpa Casey. Telefon lagi, tanya lagi, pusing sana kiri kanan. Mana ni, tak jumpa. Sebab benda ni menghadang. Menghadang blok daripada kita lampak dan terlepas pandang. Lalu saya pun meminta tuan rumah membuat sesuatu, mengambil air segelas, dan saya suruh letak loudspeaker. Saya baca sesuatu surah. Kemudian saya kata pada tuan rumah, ambil air ni, campak, renjis air ni dekat kawasan luar blok. Pergi dekat koridor dan renjis. Alhamdulillah Casey, selepas itu barulah dapat jumpa blok yang kami cari-cari. Terima kasih.